Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua para pelajar yang bakal mengikuti pengajian di UiTM, dan saya ingin ucapkan tahniah kepada semua pelajar baik di kampus Segamat maupun Pasir Gudang atas kejayaan menempatkan diri di universiti tercinta ini. Selamat datang ke UiTM Cawangan Johor, kampus Segamat dan juga Pasir Gudang. Baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Irwan bin Ismail. Saya merupakan Ketua Unit Kepimpinan Pelajar UiTM Cawangan Johor. Dan hari ini kita akan berbicara tentang graduan minda graduan kelas pertama dengan MINDS. Jadi kita nak lihat apa itu MINDS sebenarnya. Baik, saya perkenalkan dulu. Okey, ini isi kandungan yang kita akan bercakap hari ini. Apa itu MINDS, tonggak NLP, ada NLP, Neuro Linguistic Programming. Baik, saya perkenalkan dulu apa itu MINDS. MINDS adalah Minds Empowerment for Success yang menggunakan metod-metod daripada NLP, Neuro Linguistic Programming. Okey, jadi di sini kita akan melihat bagaimana kecemerlangan minda mampu untuk membawa kita kepada kejayaan. Bagaimana kita menggunakan bukan hanya kudrat tetapi juga akal kita sehabis baik supaya kita dapat menempa kejayaan yang lebih cemerlang. Baik, Neuro Linguistic Programming, sikit saya ceritakan tentang pengenalan kepada NLP. Okey, NLP adalah neuro adalah sistem saraf dan otak. Kalau para pelajar explore tentang otak kita ni, banyak sangat perkara-perkara yang kita sendiri tidak sedar. Okey, saraf-saraf yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini cukup unik kepada manusia. Ada orang kata, yalah, akal kita tidak sama, otak kita tidak sama, tetapi semuanya itu adalah kurniaan yang diperkatakan oleh manusia itu sendiri. Bagaimana dia mempergunakan minda, bagaimana berfikir, sarafnya. Kalau kita tengok dalam iklan TV mengatakan tentang sel-sel otak bersambung, itu semua adalah neuro. Okey, kerana saraf yang ada di dalam kepala kita ini mempunyai jutaan saraf yang mana kita boleh gunakan, yang bersensorkan kepada 5 deri. Okey, and then linguistik ini biasanya kita bercakap tentang bahasa lisan dan juga bahasa bukan lisan, yang mana kod kita bertutur, gesturenya, pergerakan muka. Macam kalau saya buat muka sekarang, anda mungkin boleh baca apa yang saya nak perkatakan. Mungkin dia serius ke, ketawa ke, senyum ke. Ini adalah bahasa linguistik. Kalau apa yang saya pertuturkan mungkin senang faham, tetapi bila kita cakap tentang bukan lisan, non-verbal communication, mungkin daripada bahasa badan, body gesture, facial expression, mungkin kita akan lihat, kita boleh faham. Dia tak bercakap tapi dengan gaya muka, dengan gaya bentuk lenggok badan ni, kita dah boleh faham apa yang nak disampaikan. Itu linguistik. Alright, dan last sekali adalah program, satu urutan atau tata cara di mana proses maklumat dapat dilaksanakan. Kalau kita lihat dekat sini adalah satu program mana kita gembelingkan supaya kita mempergunakan, kita ubah mentaliti, kita ubah, bukan kata ubah, kita perbaiki pemikiran supaya ia dapat dilakukan dengan lebih baik. So program ini bagaimana kita switch, kita turn around kepada satu bentuk yang lebih positif, satu bentuk yang lebih baik, daripada kita lihat kepada yang negatif, how to make it in positive side. So kalau dalam keadaan begini, okay, NLP ini mampu membantu kita untuk mengenali sebenarnya apa potensi diri. Mungkin kita kata, aku tak pandai macam dia, aku tak sebijak dia. Tetapi adakah kita ini lemah? Sebenarnya kita tidak lemah, tetapi bagaimana kita gunakan sensori kita dengan NLP ini mampu membantu. So MINDS ini menggarapkan teknik-teknik NLP ini supaya kita boleh menjadi cemerlang. Baik, ini antara tonggak-tonggak lah yang kita akan bercakap tentang MINDS. Okey, ini adalah yang ada dalam NLP. Pertama sekali adalah hubungan mesra. Kita bina repo. Dalam hubungan mesra ni tidak hanya kita kata perhubungan kita sesama manusia, tetapi kita bercakap tentang repo bersama dengan apa jua benda hidup. Ada orang kata, kenapa aku perlu berbaik dengan haiwan, kenapa aku perlu berbaik dengan tumbuhan, kenapa kena melakukan. Sebenarnya hubungan mesra ini membina satu jambatan keakraban dalam kita membentuk minda yang lebih cemerlang. Contoh ada, kalau kita dengar pakar-pakar motivasi bercakap, kalau anda nak berjaya, berkawanlah dengan orang yang berjaya.
Kalau anda nak sukses, berkawanlah dengan orang yang sukses. Anda dalam perniagaan, nak berjaya dalam perniagaan, berkawanlah dengan orang yang berjaya dalam perniagaan. Ini semua membina hubungan sebenarnya. Tapi tidak saya katakan kalau kata kita berkawan dengan nak berjaya kena berkawan dengan orang berjaya je. Tak berkawan. Kita boleh berkawan, kita bina perhubungan, kerana dalam kehidupan manusia yang kita panggil adalah pengalaman. Kadang-kadang pengalaman itu bukannya datang daripada diri sendiri. Mungkin kalau kita kata pengalaman diri sendiri, kita rasa. Tetapi kadang-kadang ada peluang yang mana kita boleh ambil daripada pengalaman orang lain, sama ada dia berjaya ke atau tidak ke. So perhubungan mesra itu, we build a rapport, akan membantu kita untuk mendapat lebih banyak ilmu. So dalam kita membina rapport ini, how we build a rapport is we talk about you building a relationship. So dengan hubungan mesra ni, dengan hubungan baik ini, dengan tonggak-tonggak NLP ini akan membantu kita. Kadang-kadang kita melihat kegagalan orang lain. So boleh ke, perlu ke tak kita berkawan dia? Tak salah, tetapi bila kita berkawan dengan mereka, belajar. Jadi kita belajar. So ini adalah semua kita cakap tentang hubungan mesra. How we build a rapport bersama dengan orang, not just a human but all creatures created by God, by Allah. So dapat kita lihat apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa yang kita boleh garap potensi kita. Mungkin bila kita membina hubungan mesra, kita lihat kelebihan kita berbanding orang lain, dan pada masa yang sama juga kita boleh melihat kekurangan kita berbanding orang lain. Jadi kita kenal potensi diri, kita lihat apa yang ada dalam diri kita sebenarnya. Okay, so ini yang tonggak yang pertama, bina hubungan dulu. You build a rapport, you build a relationship supaya kita dapat berkembang. Macam orang kata, kalau kita kata katak duduk bawah tempurung, so tak kenal dunia luar, tak lihat apa terjadi dekat luar. So you will lost too many things. So kalau nakkan benda ini berjaya, bina hubungan tu, supaya bila kita berbina hubungan ni, kita boleh kenal bagaimana kejayaan orang, bagaimana orang melalui kegagalan. Kadang kita tengok ada yang cerita kalau nak berjaya mesti gagal dulu. Ada orang dah berjaya tak pernah gagal. So ini adalah salah satu ruang yang mana rapport ini boleh membantu supaya kita dapat gain experience dan knowledge pada diri kita sendiri. Alright, dan seterusnya we talk about, ini adalah satu yang biasa kalau kita kata, kalau anda nak motivasikan diri anda, para pelajar, bangun pagi kan, setiap kali bangun pagi, cakap dengan diri sendiri, every day, in every way, I'm better and better. Setiap hari. Kadang-kadang orang kata, alah ini semua klise motivasi. Tetapi bila kita bercakap sebegini setiap pagi, secara tidak kita sedar, dia ada dalam kepala kita. Sebab minda proses. Minda kita akan proses bahawa setiap hari aku akan jadi lebih baik dan lebih baik. Jadi kalau kita buat ini tanpa kita sedar, sebenarnya ia membantu diri kita. Kadang-kadang ada orang kata, alah hari tak payahlah nak cakap benda ni, alah relax lah, tak payah. Tetapi kalau kita buat macam tu, cuba kita kata, aku seorang yang baik, aku seorang yang baik, aku seorang yang baik, kan? Kalau mak kita, kalau mak dan ayah kita mendoakan, sentiasa mendoakan, doa tu kita tak nampak. Sama juga dengan benda ni. Dia kata, hari ni aku dah lebih baik dan baik. So ia ibarat doa. So doa ibu bapa, doa kita dengan tutur kata kita, berkata kita yang baik, insya-Allah kita akan jadi lebih baik. So dalam kita membina hubungan rapport ni, kita bercakap dengan diri kita juga bahawa aku adalah baik. Bercakap positif tentang diri kita. Jangan, alah tak boleh lah, aku tak pandai. Bila anda bercakap begitu, seolah-olah anda pasakkan diri anda sebenarnya anda tak pandai. Kita ubah kepada benda-benda macam tu. So bila kita bercakap kadang-kadang, bukan kata kita tak pandai, aku boleh buat dan aku akan perbaiki, aku akan usaha lagi, mungkin tak cukup baik. So ini yang kita kata, anda kena lihat bahawa ubah cara pemikiran kita daripada perkara yang negatif, turn in kepada yang lebih positif. Alright. Ini adalah tentang backup, ada tonggak-tonggak tadi lah yang mana kita kata tentang NLP. Okey, kita ada mata, okey, visual, audio, kinestetik. Okey, so ini adalah yang perkara-perkara yang kita kena faham. Ada setengah-setengah pelajar, anda tengok diri anda macam mana. Mungkin kalau boleh dikatakan, mata, telinga dan
bercakap. So ini adalah perkara-perkara sensori yang kita kena sedar. Macam contoh, ada kata pelajar dia lebih suka mendengar. Kalau dalam kelas dia lebih suka mendengar kerana apa yang dia dengar itu lebih ingat. Ada pelajar dia kena tulis, sambil dengar sambil tulis. So ini adalah kinestetiknya. Okey, ada yang jenis kena fokus, penglihatan, bila dia lihat pada slide, pada buku, dia akan lebih cepat ingat. So ini adalah bagaimana kita nak lihat kesedaran sensori kita masing-masing. Ibarat contoh, saya lebih kepada pendengaran. Maknanya kalau dalam kelas ataupun dalam apa jua yang saya lakukan, saya akan letakkan pendengaran saya kepada keutamaan. Menulis, tapi saya perlu fokus untuk mendengar apa yang diperkatakan. Jadi bila saya lebih kepada itu, saya dapat buat nota dengan lebih baik sebab saya dapat mendengar, saya dapat melihat. Mungkin slide tu sedikit lah saya akan tengok, tapi tidak terlalu fokus. Tapi pendengaran saya, kalau ada gangguan, itu sedikit akan membantukan. So kita kena tengok, kenal diri kita dan kena pasti apa itu backupnya. Okay, supaya bila kita dapat tu, kita dapat mencerap maklumat. Ada setengah orang bila membaca melihat dalam menggunakan sensory visual, kita tengok, kita baca dan kita boleh ingat. So ini semua kita kena guna pakai. Bukan sekadar sentuh, bukan sekadar dengar, bukan sekadar lihat, tetapi juga kita boleh sedar. Contoh yang kita ambil, kita bau. Bila kita bau, kita dah boleh tahu bau ni apa, bau ni apa. Macam mana kita tahu? Daripada sensori inilah kita dapat tahu. Sebab apa? Ada pengalamannya, ada experience-nya, ada kata apa, cerita-cerita lamanya. So situ kita dah dapat lihat. So gunakanlah ruang-ruang untuk lihat bagaimana kita nak mempergunakan sebaiknya supaya ini dapat kita garap dengan lebih sempurna. Baik, seterusnya kita tengok pada tonggak NLP adalah fikiran penyudah. Kita tidak bercakap tentang hari ini, tetapi kita bercakap tentang masa depan. Kalau para pelajar nanti akan dengar taklimat berkaitan akhlak dan kepribadian, kita tidak bercakap apa yang berlaku hari ini, tetapi kita bercakap kepada apa yang berlaku di masa hadapan. So tonggak NLP ini adalah kita lihat kepada fikiran penyudah, what we going to be at the end. Ya betul, hari ini kita masuk diploma. Apa yang kita nak? Kita nak dapatkan diploma. Adakah itu cukup? Ya cukup, tetapi diploma apa? Diploma dengan CGPA-nya berapa? Dengan apa nilai-nilainya yang kita nak. So itu fikiran penyudah yang di hujung. Tetapi kalau anda fikir lebih jauh, anda tidak hanya melihat kepada program diploma, ijazah yang anda akan duduki dalam tempoh 2-3 tahun ini, tetapi anda akan melihat apa akan jadi selepas itu. So bila kita ada fikiran penyudah, maknanya what we going to be at the end. Adakah aku menjadi usahawan yang berjaya? Adakah aku akan menjadi arkitek yang berjaya, engineer yang berjaya, atau businessman, ataupun accountant yang berjaya, ataupun computer expert yang berjaya? So dekat situ, itu adalah fikiran penyudah yang mana kita pergi kepada lebih jauh, tidak hanya untuk lengkapkan diploma, degree kita. So bila anda berfikiran macam tu, kejayaan itu akan bergerak. Sebab macam kita kata, benda mudah, apa cita-cita aku? So cita-cita itulah yang menggerakkan kepada fikiran penyudah itu. So bila kita lihat kepada fikiran penyudah itu, so anda akan membawa dan bergerak ke arah itu. So fikiran anda dah ke arah itu. Apa jua halangan, apa jua rintangan yang datang, para pelajar dah boleh lihat dah. Aku tetap akan harungi sebab aku nak ini, aku nak capai ini. So jadi dengan itu, para pelajar boleh lihat, menyerlahkan potensi dalam membentuk masa depan yang lebih cemerlang. Okay, kalau kita tengok dekat sini, Muhammad Ali pada tahun 1965, I'm the greatest, I said that even before I knew I was. Nampak tak? Muhammad Ali pernah berkata bahawa aku adalah seorang yang terbaik, I am the greatest. Tapi belum jadi pun lagi, tetapi dia dah kata pada diri dia bahawa dia adalah yang terbaik. So kenapa boleh tak hal itu? Sangat-sangat digalakkan bahawa satu hari nanti aku menjadi orang yang berjaya dalam bidang sekian-sekian. So tapi kita baru nak mula, diploma pun tak habis lagi, dah nak fikir jadi engineer, dah nak jadi usahawan, dah nak jadi marketing people, dah nak jadi accountant, belum habis diploma lagi. Kalau anda berfikir begitu, anda takkan capai apa yang anda nak. So kalau kita tengok Muhammad Ali, kenapa saya ambil Muhammad Ali? Sebab Muhammad Ali ni banyak mengatakan benda-benda yang future. Dia tak bercakap hari ni, tapi dia bercakap di masa depan. I will be the greatest, I will be the best, I will be among bang. Dia bagi, kalau anda tengok kata-kata dia, anda akan tahu bahawa dia bergerak ke arah itu.
Dia nak jadi the great. So Muhammad Ali nak jadi yang terbaik. So dia dah bergerak ke arah itu. So kalau kita pergi kepada itu, anda akan dapat lihat walaupun apa jurintangan, kalau tengok sejarah cerita Muhammad Ali ni, anda akan tahu apa kisah dia, tetapi dia tidak menghalang untuk dia menjadi seorang yang the greatest. Right? Okay, so yang keempat adalah perlakuan fleksibel. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ni kita perlu fleksibel. Tak boleh terlampau rigid ataupun mengikut kepada satu hala. Kita boleh mengikut kepada keadaan semasa dan juga situasi supaya kita dapat lebih bergerak dengan lebih laju. So kalau kita tengok dalam perlakuan fleksibel ni, kadang-kadang we have to adapt to change. Kita kena berubah, suka tak suka kita kena berubah. Teknologi bergerak seiring dengan masa. Jadi kalau kita tak ikut dengan teknologi, makanya kemungkinan kita akan ketinggalan ke belakang. So nak tak nak, suka tak suka, kita kena be flexible. Sama juga dengan pembelajaran. Kalau kita kata dalam pembelajaran pensyarah tidak bagi nota ataupun so kita kata pensyarah tak bagi notes, tak bagi apa-apa bantuan. So adakah kita kata, oh tak boleh, aku tak boleh buat apa-apa sebab pensyarah tak bantu. So anda tak fleksibel. So how to be flexible? Kita ada library, kita ada Google, kita ada macam-macam. So to be flexible enough for you to move. Kadang-kadang kita kata masuk ke kelas tetapi belajar tak faham. So tak faham, tak boleh nak buat apa-apa. So macam mana kita nak be flexible pada benda-benda tu? So ini yang kita kata mungkin tidak boleh menggunakan tangan, menggunakan kaki, menggunakan minda, menggunakan akal. So how we can move forward? Dan yang paling mustahak adalah dalam perlakuan fleksibel ini, ia perlu datang pada diri kita sendiri. Kita tak boleh harap orang untuk ubah kita, tetapi kita perlu ubah dan bergerak melalui diri kita sendiri. You have to understand how you can be flexible. Sebab orang tak faham diri you dan orang tak tahu tentang diri you. You know yourself. So to be flexible enough, anda kena kenal pasti how good are you. Okay, so kenal. Ada orang kata, aku kenal sangat kau. No, they don't know you well. Anda kenal diri anda. Tapi kalau anda tak kenal diri anda, something problem. So ubah kepada itu, lebih kepada perlakuan fleksibel. Okay, alright, ini ada beberapa andaian. Okay, andaian yang kita tengok dalam kita kata kita nak berjaya. Okay, ada orang kata susah lah nak berjaya, aku tak cukup itu, aku tak ada ni, aku tak ada itu. Ada orang kata alah susah, tak ada buku, macam mana nak belajar. So anda, kalau that is your thing, para pelajar sekalian, anda sendiri yang meletakkan halangan-halangan itu. Bukan orang lain, tapi anda sendiri yang meletakkan halangan-halangan itu. So sumber sudah ada. Ditambahkan kata contoh lah, kita masuk dalam bab akademik. Okay, dulu you have to bring your own dictionary. Kena bawa dictionary sendiri untuk melihat maksud ataupun makna dalam Inggeris atau bahasa Melayu sebab nak. Tapi sekarang you have Google. Okay, sumber itu dah cukup ada dah untuk kita berjaya. Bagaimana kita nak gunakan sumber-sumber itu? Bagaimana kita nak mempergunakan sumber-sumber ini untuk kita bergerak ke hadapan? Jadi kalau kita terus mengatakan bahawa sumber ini tidak mencukupi, aku tak boleh berbuat apa-apa, aku tidak mampu, pensyarah tidak bantu, jadinya anda meletakkan diri anda kepada satu halangan. Bukan orang lain yang bina halangan itu, tetapi you build your own obstruction. So bila letak dekat situ obstacle tu anda yang letak sendiri, so maknanya anda lah tak boleh nak bergerak. Sedangkan itu perkara yang patut mudah untuk dibuang, kerana ada lagi faktor luaran untuk menyekat sumber anda. Itu yang lebih mustahak untuk anda hadapi. So kalau kata itu anda boleh lakukan dengan baik, you put yourself in a good determination, insya-Allah anda ada satu cukup sumber untuk berjaya. Kalau datang ke universiti, kita ada library-nya, kita ada data stream-nya, kita ada sistemnya, kita ada macam-macam. Tapi tak menjadikan alasan anda tidak boleh berjaya. Ada setengah, kalau kita tengok dalam news mengatakan bahawa internet dekat sini tak berapa baik. Adakah internet itu mengganggu gugat anda untuk berjaya? So jawablah sendiri kan. So untuk kita berjaya sebenarnya sumber itu dah ada. Cuma kita kena explore, kita kena cari, kita kena lihat. Dan bila sumber itu kita dapat ketahui, insya-Allah kejayaan itu akan datang. Alright. So ini adalah soft focus yang kedua. Okay, apa yang kita fokus sebenarnya biasanya dia akan berkembang. Contoh anda datang sini, anda nak berjaya, anda kata anda nak dapatkan 3.5 lah for flat tu, saya tak 3.5, anda kata nak dapat 3.5. Boleh ke 3.5 tu sebenarnya? Boleh tak boleh? You ask yourself.
Okey, sebab apa? Kita nak fokus kat mana? Okey, kita nak fokus, kita nak dapatkan diploma dengan grade dengan CGPA sekian, tetapi bila datang fokus kita lari. Bila datang kita lupa, sebab ada faktor-faktor luaran yang masuk yang mengganggu kita. Bukan kata faktor luaran itu mempengaruhi, tetapi anda tidak dapat menangkisnya dengan baik. So kita perlu letakkan fokus tu, dan fokus itu juga akan berkembang. Okay, bila kita letak fokus tu, kita akan nampak apa seterusnya. Berkembang itu bermaksud selepas kita capai fokus itu, dan kita akan lihat apa yang akan berlaku seterusnya. Jadi bila kita lihat dengan fokus, lihat dengan lebih tajam, insya-Allah andaian ini, perkara ini akan dapat kita lalui dengan baik. Okay, right. Dan seterusnya adalah peta bukan kawasan. Ini contohlah saya bagi kan, kenduri kahwin, map kenduri kahwin. Okey, nak sampai kenduri. Kenapa kita katakan peta itu bukan kawasan? Peta itu kan melambangkan kawasan. Betul, tetapi peta itu tidak menunjukkan bahawa ia adalah kawasan. Okey, so peta adalah satu map, satu hamparan yang cukup luas. Okey, bila kita map di hamparan yang cukup luas, so dia melambangkan kawasan, tetapi dia bukan menunjukkan bahawa ini adalah kawasan. Anda boleh melihat peta tu, buka peta, tengok hamparan dia bersama. So boleh tak kita nak pergi ke sini, ke sini, ke sini? Tak ada masalah. Okey, kalau tengok dekat sini macam nak pergi rumah kenduri kahwin kan. So dia bukan melambangkan kawasan, tetapi dia menunjukkan peta ini adalah satu hamparan, satu map yang mana kita nak pergi. Hala tuju kita ke mana? Kalau kita kata peta ini, ini kawasan kita, kawasan ni hanya kawasan tu tak lambang pun dalam peta. Apa yang ada dalam peta itu belum tentu menjadi kawasan, tetapi adalah satu hamparan ruang, satu hamparan ilmu, ataupun satu hamparan yang kita kata kedudukan yang cukup baik supaya kita boleh berkembang. Okay, so ini adalah yang kita katakan kenapa kita kena lihat bahawa peta itu adalah satu hamparan peluang. Bila kita lihat peluang itu, kita lihat kalau kata boleh menyerlahkan potensi, menyerlahkan keyakinan, menyerlahkan kejayaan, ia adalah itu. Okay, right. Seterusnya kita ini sedikit lagi tentang Muhammad Ali. If my mind conceive it and my heart believe it, then I can achieve it. Okay, minda kita bercakap, hati kita percaya, dan kita boleh berjaya. Ini yang saya suka tentang Muhammad Ali, kerana dia akan bercakap tentang tak pernah bercakap tentang kelemahan, tidak bercakap tentang kekurangan, tetapi bercakap tentang apa yang aku boleh buat. Kerana apa? Dia meletakkan kejayaan itu dalam minda. Dalam minda ni diletakkan dulu sebelum dia masuk gelanggang, tapi dia kata hari ni aku akan menang, then you will win. Sebab apa? Dalam kepala tu dah letakkan satu kejayaan. Okey, bila kita buat, minda mengatakan, hati percaya, tindakan kita itu akan mara seiring. Tetapi kalau kita buat tak ada hati dan perasaan, otak tak ke mana-mana, so macam mana kita nak berjaya? Okay, so itu yang kata kita kena lihat bahawa dalam untuk menjadi berjaya, untuk menjadi graduan kelas pertama, minds ini membantu untuk kita mulakan dulu. Mungkin ada yang kata, oh dulu saya lemah, saya tak boleh dalam subjek kira-kira, saya susah kira-kira. Anda meletakkan blocking itu dalam kepala anda sendiri. Anda yang susun, anda yang kata aku tak boleh buat. Tidak, anda mengatakan aku akan berusaha untuk perbaiki diri aku, aku akan berusaha untuk atasi kelemahan aku. So kalau anda kata begitu, aku boleh buat, walaupun kita tahu bahawa kita ada kelemahan, tetapi bila kita boleh buat, sebenarnya minda kita minda kita akan terbuka. Sebab mind, it goes with your heart and your action. Tiga-tiga ni kena align, bergerak seiring. Kalau buat tak ada hati, fikiran tak lain-lain, mana apa yang anda usahakan tu tak akan jauh. So tiga ni kena pasakkan supaya anda berjaya. So gunakanlah, bermula daripada sini. Kadang-kadang kita suka lihat, kita suka tengok benda yang kadang-kadang wah bestnya, cantiknya. Hati kita kata wah bestnya kalau dapat pergi. Action kita akan berusaha lah untuk kumpul duit. Semua itu nampak tak? Bila ini bergerak seiring, dia akan mampu untuk kita realisasikan. Jadi janganlah kita kata kalau tak boleh buat, susah. So minda dah block, macam mana hati dengan action nak buat? So kena ubah benda tu. Walaupun susah, walaupun penat. Ya betul, belajar ni memang penat, belajar ni memang letih, memenatkan otak, memenatkan badan. Tetapi untuk berjaya,
You have to be strong. Anda kena strong. Kalau tidak, minda dah tak kuat, macam mana hati dengan action nak buat kerja. So ubahlah benda tu. Cakap datang sebelum anda masuk ni semester 1, you have another 5 to 6 semester untuk lalui. So Wak-Imah datang, apa pun cabaran yang akan datang, anda tahu satu hari anda akan habis diploma, anda akan habis degree. Okay? Walaupun kadang-kadang anda daripada dulu program lain, datang tak minat, put it aside. Okay? Kadang-kadang kita kena percaya juga pada takdir Allah. Mungkin Allah kata mungkin tak ditakdirkan dengan apa yang kita nak tu. So ada dia punya flexibility. So yang kita kata be flexible tu, mungkin dulu apa yang kita nak tak tercapai, tapi ini akhirnya yang kita dapat. So be flexible. Dah boleh ubah lah, takkanlah kita nak pergi tu juga walaupun kita dah tak dapat. So change, be flexible, then you will move forward. Okay, ubah persepsi, ubah minda, ubah cara berfikir. Bila kita ubah benda-benda macam ni, hati kita akan bergerak seiring, action kita akan move. Okay, alright, ini sedikit tentang bolehlah saya akan tunjukkan video ni, nanti kita akan kupas. Tengok apa yang diperkatakan. Nasional 7 pagi kami mulakan dengan kejayaan gemilang Raja Khairil Azizul Hasni Awang di kejohanan berbasikal trek dunia di Hong Kong. The Pocket Rocket Man mencipta sejarah sebagai pelumba basikal Malaysia pertama raih gelaran juara dunia selepas 10 tahun mencuba. Memecut dengan kelajuan purata lebih 70 km sejam, Azizul Hasni terbukti terlalu hebat buat pelumba lain. Beliau meninggalkan Fabian Puerta Zapata dari Colombia 0.382 saat di tempat kedua. Manakala juara Eropah Thomas Babek dari Republik Czech ketiga. Kemenangan ini membolehkan Azizul Hasni menyarung jersey pelangi yang menjadi idaman setiap pelumba. Jersey dengan warna asas putih serta 5 jalur warna biru, merah, hitam, kuning dan hijau dihadiahkan kepada juara dunia yang boleh dipakai dalam perlumbaan sepanjang tahun. Pada usia 29 tahun, Azizul Hasni boleh berbangga, keazaman dan usaha gigih tanpa mengenal erti putus asa akhirnya menjulang beliau sebagai juara dunia sekaligus menambah emas kepada pingat gangsa Sukan Olimpik Rio 2016. I keep trying, I never give up, because I know if I keep trying hard, one day it become my time. And finally today is my time, man. I'm the world champion. Okay, baik. So saya tahu ramai yang dah pernah tengok dan ini adalah video yang lama, mungkin alah tak ada apa-apa pun. Tapi daripada video tu, tengok bagaimana apa yang diperkatakan oleh Azizul Hasni Awang. Kenapa saya suka sangat video ni? Kerana video ni memberi saya satu inspirasi yang cukup besar. Kalau kita lihat, dia kata berusaha selama 10 tahun dan dia yakin satu hari dia akan jadi world champion. Dia tak tahu bila pun nak jadi world champion, tapi yang disebut oleh Azizul Hasni, one day I will become a world champion. Bila tu? Adakah dalam tempoh 10 tahun? Tak, dia kata satu hari aku akan jadi world champion. So dia berusaha untuk jadi world champion. Mungkinlah kalau kita kata mungkin kita tak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan dalam tempoh 10 tahun. Banyaklah halangan-halangan yang dihadapi. Kalau kita tengok dalam Olympics, rakyat Malaysia meletakkan di antara yang akan menang gold medal, tapi sampai ke hari ini tidak tercapai. Mungkin dia akan merasa sedikit tekanan, tetapi dia tidak meletakkan tekanan itu sebagai halangan untuk dia melihat kekurangan diri, tetapi terus berusaha tanpa putus asa. Kerana hari ini cuba tak berjaya, cuba lagi. 10 tahun mencuba dan dia tidak mengatakan 10 tahun lagi aku akan jadi world champion. Tidak, tetapi dia kata dia yakin bahawa satu hari nanti he will become a world champion. So kalau ini yang kita kata sebagai minda kelas pertama, I want to be a world champion one day, I will work hard on that. So mungkin kalau kita tengok pada sejarah, kalau siapa para pelajar rajin untuk baca perjalanan sejarah Azizul Hasni Awang bermula dengan cycling ini, kita tengok banyak mungkin di awal dia tidak berjaya dan masuk Commonwealth, Olympic, SEA Games. Bagaimana kadang-kadang ada perkara yang tak meet expectation, tak dapat capai pingat yang dikehendaki. Namun kita lihat karakter dia tidak menceritakan kepada orang bahawa tentang aku lemah. Tak pernah dia mungkinlah kalau saya boleh andaikan
dia merasai tekanan itu, mungkin dalam keadaan, tetapi dia tidak menyatakan bahawa aku tidak berjaya, aku tidak boleh, tunduk pada tekanan. Tetapi Azizul Hasni Awang terus berusaha, terus untuk menyatakan bahawa I will become our champion one day. So kenapa kita tidak? Tak pernah kena erti putus asa. I never give up, because I know one day I will be a world champion. So kenapa para pelajar tak boleh buat? Dia tak bercakap tentang nak menang Olympic gold medal, tak bercakap tentang menang untuk menjadi keseluruhan Commonwealth ni, tak. Tetapi bercakap to be a world champion. So to be a world champion, he work hard on that. Dia nak jadi world champion, best among the best all of the world. So para pelajar kena tengok. So ini yang saya katakan sumber inspirasi. Kadang-kadang kita lihat daripada sumber ni, sumber yang kita ada ni. Inilah sumber-sumber yang kadang-kadang kita melihat sebagai sesuatu yang positif. Jadi bila kita pelajar melihat bagaimana contoh Azizul Hasni Awang mengatakan, satu hari I will become a world champion. So dalam tempoh 10 tahun berusaha, terus berusaha. Apa yang didapat itu adalah daripada usaha dia. Mungkin kalau kita lihat dapat bronze dan Olympics, okey, kata Azizul terus berusaha, tetapi itulah hasilnya, hasil usahanya. So kalau bronze dalam Olympics, this is, then I have to improve and increase more. I have to hard work, kena berusaha lebih keras supaya aku lebih berjaya. Jadi dengan perkara inilah kita lihat bagaimana Azizul Hasni Awang dalam tempoh 10 tahun became a world champion. So para pelajar, lihatlah bagaimana kalau kita nak menjadi orang yang berjaya, tidak hanya bercakap untuk dapat diploma, degree dan ijazah, tetapi juga meletakkan what we going to be one day. Apa yang kita akan capai dan apa yang kita akan dapat pada tempoh masa depan. Anda nak jadi usahawan yang berjaya, nak jadi arkitek yang berjaya, you want to be accountant yang berjaya, IT expert yang berjaya. So letakkan usaha itu. So because anda akan berusaha untuk capai ke arah itu. Jangan letakkan halangan. Halangan itu pasti datang, halangan itu pasti ada. Tetapi kalau kita meletakkan apa yang ada dalam minda itu dengan pergerakan seiring dengan hati dan usaha kita, insya-Allah kita akan capai. Jadi para pelajar, ini adalah sebelum anda datang ke UiTM, letakkan niat, letakkan usaha, letakkan azam untuk apa anda akan jadi pada masa hadapan. Kalau kata mungkin program ini tak menepati cita rasa anda, mungkin ini ialah kita cakap tentang takdir Allah. Mungkin takdir Allah meletakkan aku dekat sini. So berusaha ke arah itu. Sebab rezeki kadang-kadang Allah bagi kita tak tahu. Allah nak kita berusaha. So minda, akal, tubuh badan, hati bergerak seiring berserta dengan doa. Doa daripada Allah, minta doa daripada ibu bapa supaya kita berjaya. Bila anda lakukan ini yang kita kata mengubah daripada persepsi negatif. Anda bukan seorang yang gagal, anda bukan seorang yang tidak berjaya, tetapi anda seorang yang perlu hadapi halangan-halangan ini. Bila kita kata tentang failure, kan, anda tak pernah gagal. Tak ada satu manusia pun yang gagal. Kalau ada satu manusia tu gagal, maknanya dia gagal, dia tak akan bangun lagi. Tetapi biasanya apa yang berlaku kepada kita, ia adalah sekadar maklum malas. Kita berusaha, kita dapat 3.0. Mana usaha kita itu adalah usaha 3.0. So tingkatkan lagi usaha, perbaiki lagi usaha untuk kita berjaya. So apa yang kita nak tu kita akan lihat, hasil dia akan datang. So hasil ni lah kita tengok, sebagaimana usaha kita. So kalau kita nak terus berjaya, kita nak terus bergerak ke hadapan, letakkan satu sasaran. So supaya di masa depan insya-Allah anda lalui dengan baik. Halangan pun anda dapat rencanakan. Kita boleh jangka, ada yang kita boleh jangka, ada yang kita tidak boleh jangka, tetapi anda yang tentukan sama ada anda mahu atau tidak. Jadi letakkan the big why tu pada diri masing-masing. Apa yang aku nak, how, when, apa semua tu. Fikirkan benda-benda macam tu. Datanglah ke universiti ini, timbalah ilmu sebanyak mungkin. Gunakanlah ruang dan peluang yang ada. Universiti akan sediakan apa jua yang terbaik supaya kita dapat lihat, kita dapat bantu untuk anda berjaya. Tetapi sumber sahaja kalau tidak digunakan dengan sebaiknya, anda juga tidak akan berjaya.
So sekian itu saja daripada saya. Saya doakan yang terbaik buat semua para pelajar. Selamat datang ke UiTM, selamat menuntut ilmu di sini, selamat menggarap segala maklumat, peluang, ruang dan peluang yang ada untuk anda berjaya di masa hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.